Bismillahirrahmanirrahim. Kanan batuk sikit. Bismillah. Okay, kita akan mula sikit lagi. Okay. Komen-komen bawah-bawah. Tulis soalan. Nak jawab soalan ni. Ramai sangat nak tanya soalan. Aduh, macam-macam lah korang ni. Nakal-nakal semua. Semua memang nakal-nakal. Memang nakal-nakal korang ni. Mesti bagus lah. Tak apa, saya tabik lah. Netizen saya tabik semua. Nakal-nakal korang. Pandai timbulkan isu. Tulis soalan. Tak nampak soalan pun. Tulis sikit. Tulis soalan. Ustaz mau kahwin dua tak? Korang ni memang. Saya sebenarnya tabik kat netizen. Netizen sebenarnya geng saya. Tak apa lah. No problem lah. Bukan kita tunggu orang. Tunggu tu. Suara clear tak ni? Saya tak cakap kalau suara tak clear. Tangan kanan ni. Cepat-cepat tulis soalan. Tak payah share, tak payah share. Tak payah share. Ni tak payah share pun dah banyak lah. Patut tengah hari ni orang tidur. Kayak tidur lah. Kayak lulah ke. Okey, tanya soalan cepat. Tulis soalan saya nak baca. Tak nampak. Kanan betul. Ni tangan kanan dia. Biasalah Facebook kan. Kenapa sikit Kita nak 1 juta. Sajat is washing. Aduh, korang ni memang. Netizen memang lawak. Geng saya sebenarnya. Pandai korang, pandai. Saya nak tabik kat netizen dulu sebenarnya. Netizen geng saya. Tak ada masalah. Saya ni orang kebal. Kebal maksudnya. Saya tak ada benda pun. Saya relax je. Alhamdulillah. Soalan. Tulis besar-besar sikit soalan. Banyak kali. Kalau sebab ramai tulis soalan. Jadi saya tak perasan lah laju tu. Saya tak boleh cakap kalau tak ada respon clear ataupun tidak. Okey. Kita nak mula sikit lagi. InsyaAllah. Tapi sebelum mula tu saya nak puji netizen. Netizen, kau telah melaksanakan tugas yang terbaik kali ni. Terbaik punya tugas. Terbaik punya tugas. Tabik sikit kat netizen. Oh, ada kata tengok buah berlapar. Okay. Relax Ustaz, sabar. Biasa, saya relax ya. Ada bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengar tadi saya nak cakap. Macam ni saya nak cakap, nak jawab soalan. Tak ada respon apa-apa pun. Tak ada respon malah. Tutup lah. Tutup Nak off ni.
Tak ada respon kata dengar tu. Salam Ustaz, dah dapat 1 bilion. Oh, 1 bilion. Korang ni netizen yang follow up. Follow up betul lah. Bukan follow ya, follow up betul. Kita jawab semua sekali soalan. Tak ada soalan pun. Seorang pun tak tulis soalan. Seorang pun tak jawab soalan saya, dengar ke tak. Jadi saya nak voice. Anwar Ibrahim. Dah Seri Anwar Ibrahim pun ada. Okey, kita mula sikit lagi Sikit lagi kita mula. Oh, ramai tu. Tak jual barang ni. Jual barang laku ni. Dia tak jual barang ni. Tak ada siapa pun respon. Tak ada orang ke? Ni dah 100,000 ada ni. Tak ada orang pun respon. Ada seorang lah. Dengar jelas. Okey. Sikit lagi kita mula. Allah, Singapore clear. Oh, Singapore pun ada. Tak best Singapore. Lihat netizen Singapore ni antara yang paling best sekali. Jadi netizen Singapore, Brunei, Malaysia lagi best sekali. Bukan saya tanya makan sedap. Saya baru ni nak makan buah ni. Itu dah sempat. Tapi tak sempat. Macam mana? Okey, kita mula sikit lagi Ke tak nak? Tak nak duduk lah. Padam. Okey, bila saya bercakap nanti saya letak lah. Saya tak makan lah. Janganlah nangis. Itu pun dah nangis ke? Okey, kita mula sikit lagi dalam... Sikit lagi. Tak ada respon. Yang cakap dengar berapa orang je. Cuba tulis dengar soalan ke. Tulis soalan pun tak nak. Ada orang datang. Tunggu sekejap lah. Ada orang datang. Kita watching. Tengok. Dengar. Ada orang ke? Allahu Akbar. Wah. Sorry. Ada orang hantar barang. Sorry lah. Jangan nangis. Jadi nak buka pintu kena pakai ni. Aduh, korang ni. Kacau betul lah. Dia bagi... Tengok KKM baik dengan saya. Dia bagi apa? Dia pecik loceng tadi. Dia bagi sabun, berus. Saya buka lah. KKM memang gang dengan saya. KKM memang gang. Dia bagi... Ni dia pecik loceng tadi. Dia bagi ni. Sabun, Dettol. Nanti nak tengok ada cok halal ni. Ada. Okey, tak apa. Kemudian... Bagi berus gigi. Ada cok halal. Okey, cantik. Ni baru bagi tadi. KKM bagi. Doktor hantar. Wakil dia lah. Oh, sama basuh baju. Allahu Akbar. Terima kasih KKM. Kerajaan Malaysia memang bagus ha. Kita nak suruh kerajaan Malaysia check sikit pertubuhan ni. Wah, ada minyak tu. Apa ni? Allahu Akbar. Batuk ni, janganlah dok saya sakit. Allah. Oh, wangi. Dia bagi tadi. Dia pecik loceng dia bagi. Terus saya nak pergi ambil barang, saya kena pakai mask. Berus gigi. Lagi apa? Berus. Nak basuh baju. Okey. Kita masukkan balik barang-barang ni tadi yang diberikan oleh KKM kepada saya. Tersedak dah pula layan korang. Okey, mari kita mulakan. Boleh mulakan ni? Copek dia kata. Okey. Macam tak nak je dengar saya cakap. Sedih tak saya jadi. Tekan je apa-apa kat bawah tu. Tekan kat sini, tekan.
Aduh, apa-apalah kau netizen. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardis samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. وأصلي وأسلم على هذا النبي الأمي محب المساكين والفقراء وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama sekali, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Taala telah membuka banyak jalan untuk kita mencari kebenaran dan juga menyingkap segala rahsia membukakan, insyaAllah. Okey. Apa yang hendak saya nyatakan pada petang ini, iaitu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 263. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyun halim. Surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 263. Ingat tu baik-baik. Ni dalil hujjah dah. Yang bermaksud kata-kata yang baik dan juga keampunan dan kemaafan itu lebih baik daripada sedekah, yang daripada sedekah itu menghasilkan kesakitan dan memalukan orang yang disedekah. Ini Allah yang bagi tahu dalam surah apa? Al-Baqarah 263. Allah Ta'ala murka dan cela perbuatan mana-mana orang, saya ataupun sesiapa sahaja yang bersedekah tetapi menyakitkan hati orang yang disedekahkan itu, iaitu menyakitkan hati orang fakir, menyakitkan hati orang miskin. Hukumnya adalah haram berdasarkan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 263. Maka dalam hal ini kita perlu mengetahui beberapa perkara. Pertama sekali, apabila kita hendak memberi sumbangan, kita perlu tahu bahawa sumbangan ini ada dua cara dan jalan. Dua keadaan lah, kita sebut dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah sumbangan, derma, hadiah, pemberian yang dibenarkan oleh agama Allah untuk dipaparkan kepada orang lain. Memang ada. Keduanya, tetapi ada yang kedua, iaitu pemberian sedekah, sumbangan yang diberikan kepada satu pihak yang dinamakan fakir, miskin, hendaklah disembunyikan. Ini Allah yang bagi tahu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 271, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Okey, dalam surah apa? Surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala menyatakan dua keadaan orang yang memberi sumbangan. Pertama sekali, sumbangan yang berbentuk umum. Contohnya untuk membina masjid. Lagi satu, untuk membina hospital contohnya. Untuk membuat projek-projek dakwah. Untuk menyumbang buku kitab contohnya. Untuk membuat satu sumbangan secara umum, contohnya kepada madrasah-madrasah tahfiz, maka kita tengok boleh dan dibenarkan di dalam Islam berdasarkan daripada surah Al-Baqarah ayat 71 ni, ayat 271 ini, untuk dipaparkan, dibenarkan di dalam Islam untuk dipaparkan sumbangan tersebut. Boleh. Tidak ada masalah. Boleh. Dibenar. Fani'ammahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Tetapi yang kedua, Allah Azza wa Jalla menyatakan, manakala sumbangan kamu untuk orang fakir,
maka hendaklah baik ni adalah perkara yang dituntut oleh Islam. Hendaklah kamu menyembunyikannya. Apa maksud menyembunyikannya? Iaitu tidak paparkan kepada umum keadaan orang fakir tersebut. Sebab itu fatwa yang saya sebut sebelum ini dan perbincangan saya kepada fatwa ini, apabila ulama-ulama di Mesir, ulama di Azhar, lebih ramai lagi orang susah di sana. Berlaku tahun lepas, ada satu kelompok pertubuhan di Mesir. Mereka ini mengumpul orang-orang yang susah dan budak-budak kecil untuk diberikan sumbangan. Bagus, perbuatan ini bagus. Tetapi mereka menangkap gambar lalu menjadikan video dan gambar itu memalukan orang fakir dan miskin tersebut dan menjatuhkan maruah keluarga dia. Keluarga orang fakir miskin itu menjatuhkan maruah. Maka fatwa itu telah dikeluarkan oleh ulama-ulama di Mesir melalui Syekhul Akbar, Syekhul Azhar, Dr. Ahmad Tayyib, mengatakan bahawa haram dari segi syarak menangkap gambar dan juga menangkap video serta paparkan, untuk dipaparkanlah kepada umum apabila pemberian itu diberikan kepada orang fakir dan miskin. Manakala kalau pemberian itu kepada umum, contohnya pada projek masjid, contohnya hospital dan sebagainya, tak apa, paparkan, okey. Tetapi mengaibkan orang fakir, mengaibkan orang miskin, maka itu diharamkan. Pada pertubuhan inilah saya cakap. Dan juga pertubuhan-pertubuhan yang lain perlu ambil iktibar untuk mereka muhasabah diri apabila memberi pemberian kepada orang fakir dan miskin. Jadi selepas ini, kita minta kepada kerajaan Malaysia, negara kita yang diperintah oleh kerajaan yang baru, Perikatan Nasional, supaya mereka ini menyemak semula pertubuhan dan persatuan-persatuan yang mengumpul dana untuk diberi derma, supaya tindakan itu selaras dengan tiga pihak. Maknanya selepas daripada ini, untuk mana-mana pertubuhan ataupun individu termasuk saya melaksanakan derma sumbangan, maka perlu wajib bekerjasama dengan tiga pihak. Perlu wajib bekerjasama dengan siapa? Tiga pihak. Tulis soalan, saya tak nampak apa soalan. Semua okey je ni. Siapa yang perlu dikerjasama? Jangan tinggal tiga pihak ini. Kalau tinggal tiga pihak ini, maka akan timbul fitnah. Seperti mana berlaku pada waktu di Mesir dahulu. Okey. Pertama sekali, bagi mana-mana pertubuhan ataupun individu ataupun kumpulan yang menjumpai ada satu keluarga yang susah ataupun mana-mana pihak yang memerlukan, maka untuk dia menyumbangkan kepada pihak tersebut, dia perlu berbincang dengan segera melalui telefon pun tak apa dengan tiga pihak ini. Siapa? Pertama sekali dengan pusat zakat. Pusat zakat negeri tersebut. Ini perlu dibincangkan supaya kita tidak mahu mengaitkan pusat zakat. Orang akan kata bahawa pusat zakat negeri tersebut tidak melaksanakan tanggungjawab. Sedangkan manusia ini alpa, terlupa, terabai biasa. Itu berlaku. Kita pun terabai anak-anak kita kadang-kadang itu. Anak kita dibiarkan. Kita duduk tengok Facebook ni, tengok Ustaz Abu Syafiq ni, anak-anak kita duduk main game, tengok video yang tidak sepatutnya. Kita tak tahu. Kita terabai biasa. Maka pertama sekali mesti mana-mana pertubuhan, mana-mana pihak, mana-mana kumpulan yang hendak melaksanakan derma kepada keluarga yang susah, orang fakir dan miskin, maka perlu untuk bekerjasama mula-mula sekali dengan lembaga zakat negeri tersebut, pusat zakat negeri. Itu mesti tulis benda ni, pusat zakat. Itu cara dia supaya tidak berlaku fitnah selepas daripada itu. Fitnah ini besar dosanya. Fitnah ini boleh membawa kepada benda yang sangat buruk. Sebab itu kita kena bekerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolonglah pada perkara kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu tolong-menolong pada perkara yang menyebabkan apa? Permusuhan dan dosa dan permusuhan. Dah jadi musuh. Orang musuh dengan pusat zakat. Orang marah pada pusat zakat, kata pusat zakat tak buat laksanakan tugas. Sebab itu mana-mana pihak, termasuk saya sendiri, mana-mana individu, mana-mana pertubuhan, mana-mana kumpulan, mana-mana yayasan sekalipun, untuk membuat derma perlu lalui tiga perkara ini. Yang pertama dengan pusat zakat. Bincang elok-elok. Kata kami jumpa satu keluarga ni memang susah sangat. Jadi kami nak bagi sumbangan.
Boleh tak pihak pusat zakat sekali dengan kami, kalau ada balance duit zakat tu, boleh kita sertai sekali. Saya ada 10,000 contoh, pusat zakat bagi 20,000. So jadi 30,000. Macam tu, bekerjasama. Okey? Itu yang pertama. Keduanya, untuk mana-mana pertubuhan, individu, yayasan, orang persendirian, untuk memberi derma kepada mana-mana pihak, dia perlu bekerjasama juga dengan pihak yang kedua. Waktu yang sama tadi saya kata 3 kan. Yang pertama pusat zakat. Keduanya adalah dengan pihak masjid itu. Masjid yang berada di kawasan tu. Mesti bincang dulu dengan pihak masjid itu. Mesti discuss dulu dengan masjid itu. Tak perlu minit mesyuarat, meeting yang lama, tidak perlu. Perlu telefon cukup lah. Telefon imam, telefon pengurusi masjid. Settle masalah. Bincang dengan dia. Kami jumpa rumah ni Tuan Haji, imam. Jadi kami nak bagi bantuan, minta masjid sekali dengan kami. Itu cara dia. Secara profesional lah. Begitu cara dia. Ni ramai sangat tengok ni, dekat puluh ribu dah ni. Itu cara. Supaya kita berlaku adil kepada semua pihak. Kita tidak mengaibkan orang. Sangat aib kalau seorang bapa yang ada kelemahan dari segi kewangan, tiba-tiba di hadapan khalayak ramai, anaknya minta, ayah, saya nak RM10. Ayah tu tadi tak ada RM10. Maka kita datang, kita bagi kepada budak tu tanpa minta izin dengan ayah dia. Sangat buruk keadaan itu. Memalukan di hadapan orang ramai, kita telah memalukan bapa itu. So, satu tempat tu dia ada bapa dia. Satu tempat tu dia ada YB dia. Dia ada satu tempat itu. Ini yang ketiga saya cakap. Iaitu mesti ada ketua dia. So, mesti melalui pintu. Masuk untuk memberi derma pun mesti melalui pintu. Bukan melalui tingkap. Dengar baik-baik. Saya ulang sekali lagi. Untuk menderma pun, kita mesti melalui saluran yang betul. Melalui pintu dan bukan melalui tingkap. Walaupun niat kita betul. Okey? Itu dia. Jadi yang kedua saya ulang sekali lagi, iaitu mestilah orang yang nak derma, pertubuhan nak derma, kumpulan grup yang nak derma, saya tabik korang. Korang memang bagus. Saya ulang sekali lagi. Korang yang buat derma ni, hantar derma ni memang bagus. Alhamdulillah bagus. Saya pun ada buat tapi saya tak suka paparkan. Tapi korang memang bagus. Tapi tolong ikut saluran yang betul. Okey? So yang kedua apa? Dengan pihak masjid tu. Ketiga, iaitu dengan YB di kawasan tersebut. Tolonglah melalui YB. Tak kira lah YB tu kafir ke, YB tu Muslim ke, YB tu mana parti yang kita suka ke, parti yang kita benci ke, tolong bekerjasama dengan 3 pihak ini. Sebab apa? Sebab tanggungjawab dia. Supaya bila kita buat macam itu, dia akan rasa apa? Dia akan rasa, Alhamdulillah ada orang nak bekerjasama dengan dia untuk menjaga rakyat di bawah dia. Kadang-kadang manusia alpa dan lupa. Sebab itu kita perlu apa? Beri kerjasama kepada semua. Jadi, itu yang hendak saya katakan. Bekerjasama dengan 3 pihak ini kalau nak buat derma. Siapa dia? Lembaga zakat, pusat zakat negeri, kawasan tu. Jangan buat tangkap video kamera lagi. Bekerjasama dengan siapa? YB. Bekerjasama dengan pihak masjid. Settle masalah. Tidak timbul fitnah. Okey? Itu dia. Barulah sampai kita kepada tahap wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan tolong menolonglah pada perkara kebaikan dan ketakwaan, dan jangan sama sekali kamu tolong menolong. Dengan tolong menolong itu menyebabkan berlakunya dosa dan permusuhan. Jangan, Allah Ta'ala larang. Okey? Saya rasa setakat itu saja. Saya nak tambah satu lagi last. Saya minta kepada kerajaan Malaysia sekarang melalui ROS, iaitu badan yang rasmi dalam mana-mana pertubuhan, untuk mulai sekarang audit akaun setiap pertubuhan, audit akaun setiap persatuan. Kerana terutama persatuan dan pertubuhan yang ada buat kutipan derma, tetapi sampainya itu diragukan. Tolong buat audit ini, penting. Sebab kita tengok macam-macam berlaku pada zaman sekarang ini kan. Orang pergunakan anak tahfiz, orang pergunakan anak yatim untuk minta derma dekat guna nama pertubuhan tu. Itu yang saya maksudkan. Pertubuhan yang saya maksudkan adalah pertubuhan yang menggunakan anak yatim, yang menggunakan budak tahfiz minta derma, kemudian dia bersenang lenang. Ini pertubuhan ni. Janganlah sedih pula, terasa diri pula.
Tuhan yang mempergunakan anak yatim, mempergunakan pedagang tafi yang minta duit derma dekat stesen-stesen minyak tu kan. Yang tu kita maksudkan. Kau sedih besar. Lepas tu yang ketua dia senang lenang pertubuhan tu. Duit besar, kereta besar, semua besar, rumah besar, bini besar. Okey, saya minta kerajaan untuk cek kembali sistem memberi derma dan bantuan ni supaya dia menyeluruh. Ikutlah saluran yang betul, saluran kerajaan dan kita. Okey, sampai di situ saja. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Ada apa-apa soalan? Tak nampak soalan? Tak ada soalan? Okey. Terima kasih. Jadi kalau tak ada soalan, kita akan tutup dengan kenyataan saya. Dengan baik-baik ni. Ada orang tuduh saya bercakap tentang seorang ustaz ni. Saya tak tahu pun. Saya tak tengok pun Facebook dia. Jadi saya nak menyatakan di sini. Kenyataan saya itu adalah berdasarkan pada pertubuhan di negara luar dan kesannya ada berlaku di negara kita di Malaysia, iaitu mereka ini kumpul duit derma tetapi derma itu tidak disalurkan dengan betul dan juga dibelanjakan untuk kepentingan pemilik pertubuhan tersebut. Okey. Manakala tentang ustaz yang ditanyakan kepada saya tak tahu langsung pasal dia dan saya tidak pernah berjumpa dengan dia pun, maka bukanlah ditujukan kepada dia. Okey? Serta masalah. Bukanlah ditujukan kepada dia. Saya pun tak tahu pun ada gambar macam tu, saya pun tak tahu. Manakala yang orang buat macam netizen buat macam berita macam tu, itu tanya dia lah. Dia yang kaitkan. Saya tak tahu langsung. Saya sebut ni demi Allah, saya tak tahu pun yang dimaksudkan, ustaz yang dimaksudkan itu menayangkan gambar-gambar dan video-video. Saya tak tahu pun masa ketika saya sebut tu. Saya hanya fokus saya pada fatwa ulama Mesir mengharamkan tayangan gambar, video orang-orang miskin yang diberi bantuan kerana akan memalukan mereka. Sepatutnya kita kena sitir. Man satara mu'minan satarahullah. Siapa yang menutup aib orang mukmin, maka Allah Ta'ala akan menutup aib dia. Okey? Itu dia. Jadi kita nyatakan begitulah. Okey, puas hati tak? Ada apa-apa nak tanya soalan lagi? InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Okey, saya nak baca soalan ni. Ustaz, ada soalan ni. Laju sangat. Okey, tak apa. Saya rasa setakat itulah. Kalau tak ada soalan. Okey, ada soalan tentang dia kata ada orang dengki ke? Tak ada, tak dengki. Cuma kita nak jaga je. Jaga tentang apa? Tentang masalah duit ni. Jadi tu satu perkara yang terakhir tadi saya minta kepada kerajaan untuk minta audit balik pada NGO, pertubuhan-pertubuhan yang ada kutip duit ni, supaya akaun mereka ni disemak semula supaya tidak berlaku kepincangan di situ. Lagipun ini bagus. Sebab apa? Untuk kebaikan. Dan saya sekali lagi saya nyatakan tadi bahawa perlu kerjasama dengan tiga pihak tadi, pusat zakat, YB dan juga masjid yang berada di kawasan yang kita nak bagi sumbangan itu. Okey, ada soalan lagi? Tak ada soalan Faham dah puas hati tak? Tak puas hati lagi? Aduh. Nak macam mana tak puas hati? Ustaz tak kenal ke? Saya ada soalan. Tapi okey. Jadi apa yang kita nak sebut di sini, berikhlaskan hati dalam memberi. Akhlisun niyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi berpegang teguh dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, al-asyairah al-maturidiyah, mempercayai bahawa Allah subhanahu wa ta'ala adanya tanpa bertempat, bukan di atas arasy, bukan di mana-mana, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di atas, bukan di bawah, dan bukan juga berada di langit. Kerana Allah Ta'ala yang mencipta langit, Allah Ta'ala juga yang mencipta arasy, Allah Ta'ala juga mencipta segala-galanya. Sebab itu jangan jadi Wahabi dan juga jangan jadi Syiah.
Kerana Wahabi dan Syiah membawa fahaman-fahaman yang kadang-kadang makan duit secara haram. Aklu mal yatim. Wala ta'kulu amwalan nas bil batil. Amwalan nas bil batil. Memakan harta orang manusia dengan batil. Hati-hati pada dia. Jadi saya ingatkan kepada semua supaya jangan sama sekali kita berburuk sangka. Okey. Okey, saya rasa setakat itu saja. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dan memudahkan segala urusan kita. Okey, ada apa soalan lagi saya nak baca ni? Tak ada soalan pun. Tak ada soalan, saya nak makan kacang. Okey. Tak apalah, biasalah. Ya, terima kasih sokong. Baguslah sokong. Saya nak yang tu je, sokong kebaikan, okeylah. Tak salah. Okey, ada tanya soalan bersamamu. Okey, saya jawab. Soalan pula. Makan kacang sikit. Bismillah. Ni tangan kanan. Program bersamamu, saya tak pernah tengok yang terbaru. Yang lama-lama dulu adalah kot. Tapi kita mengatakan bahawa ini yang terbaru. Fatwa yang terbaru. Ulama-ulama yang menyatakan bahawa selepas ini tidak ada lagi gambar. Tidak ada lagi video memaparkan wajah aurat orang-orang fakir dan miskin. Ini sampai tunjuk aurat orang tu. Ini buka aib orang. Buka aib orang macam tu. Hati-hati. Saya mempertahankan orang miskin. Saya mempertahankan orang fakir. Aib mereka mesti dijaga. Dan mereka sendiri. Mereka ini, ada di antara mereka yang mencerita sendiri. Ini sekali lagi saya cerita. Mereka kata, Ustaz, orang ini yang ada duit, atas nama, begitu juga ada yang atas nama pertubuhan, mereka nak bagi derma pada kami. Kami duduk kat satu rumah yang susah ni. Tapi mereka syaratkan untuk tangkap video, tangkap gambar dan paparkan di media sosial. Jadi kami tak naklah, kami malu. Nanti apa? Buruk keluarga kami. Orang akan kata anak tak cara ibu. Memalukan keluarga kami dan sebagainya. Jadi kami sendiri tak nak. Ni orang fakir sendiri yang cakap. Orang miskin sendiri yang cakap. Kita mempertahankan orang fakir dan orang miskin. Sebab itu janganlah kita salah faham. Statement-statement yang dikeluarkan itu bukan ditujukan kepada mana-mana ustaz. Okey. Okey, ada lagi soalan? Ustaz bagus. Okey, terima kasih. Jumpa lagi lah. InsyaAllah kita... Ingat tu Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Allah Maha Berkuasa. Membantu orang fakir dan miskin itu adalah wajib. Tetapi dengan ikhlas. Jangan makan duit haram. Jangan makan duit orang. Satu lagi yang saya nak beritahu ni. Dengan baik-baik. Satu lagi, tolonglah kalau kita dikumpul duit orang, please, mana-mana pertubuhan, saya sendiri pun, mana-mana kawan-kawan saya. Kalau kita kumpul duit derma orang, lepas tu kita nak bagi pada satu pihak, kita jangan kata, saya bagi, jangan. Jangan kata, saya bagi, boy. Macam tu duit kita pula. Jangan. Itu duit orang ramai. Kita diamanahkan untuk bagi. Bagi dengan cara yang tadi, 3 perkara tu tadi. Melalui pusat zakat, bersama-sama dengan pusat zakat, bersama dengan YB, bersama dengan pihak masjid. Secara rasmi. Tu cara dia, mudah je benda ni. Benda simple je. Dan jangan kata, saya. Ini saya bagi ni. Jangan macam tu. Ananiyah itu kena hati-hati. Ikhlas tu kena jaga. Faham tak? In tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khairun lakum. Kalau kamu sembunyi, itu lebih baik. Jangan cepat-cepat saya. Padahal duit orang. Okey? Syaitan? Okey, jumpa lagi. Sila kecam. Okey, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry kalau silap faham tu, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.